What's good guys, welcome back saya Sport channel kita Movie. Hari ini adalah hari Khamis, kita akan buat konten hari Malaya series. First of all, aku nak cakap sorry sebab hari Senin itu aku tak dapat nak upload siri GC Retropack Selangor sebab setiap minggu ni aku ada masalah teknikal di file aku. So hari ni aku cuba buat konten awal, moga-moga tak upload lah siri hari Malaya. So, hari ni kita nak buat perbandingan kedua-dua jersey ni seperti yang aku cakapkan dalam video episode pertama itu. Untuk dalam future content pula aku akan buat konten pasal jersey alternate dari Ultras Malaya. Ini adalah jersey away mereka. Aku pilih away sebab kalau home warna kuning juga dah banyak sangat aku buat review jersey kuning Malaysia. Aku nak cuba jersey away berwarna biru. So, kita akan go through camera direct to the both jersey. Azizul now, just on the edge of the area, and Azizul inside that penalty area beats Lee Pat Manatan off the line. Players slithering all over. Ruang di sini hantaran Syafiq dan terlepas kita Ahmad Syafiq Rahim dengan hantaran silang. Sabisali memberikan kedudukan 1-0. Di sini sekalinya bermula. Maman tersilap langkah. Sabisali marah masuk pasar penalti. Dan Nur Syahrul dan Sabisali menanti untuk jaringan. Perlu diragukan kerana ini kelebihan Sapawi dengan Syafiq, gandingan pemain yang sama. Diselamatkan tetapi gol. What's good guys, welcome back to saya Sport channel Bagian Hobi. Untuk konten kali ini kita nak buat perbandingan antara jersey home dan jersey away. Jersey Harimau Malaya yang terbaru iaitu kalender 2020 ke 2022. So kat sini aku letak kedua-dua jersey home dan away. So kita akan buat perbandingan lah, maybe quick video, tak nak buat video panjang sangat. So apa pun dapat korang tentang kedua-dua jersey Harimau Malaya ni, bagi kita semua bukanlah benda baru lah. Tapi kenapa aku buat Harimau Malaya series dan aku launch pada bulan Ogos ialah kerana kita sudah menghampiri hari kemerdekaan lah. So kita doakanlah terbaik untuk Malaysia. Malaysia sekarang melalui satu masa yang agak sukar jugalah. Banyak orang tak ada kerja, pun lockdown. Lepas tu kita banyak benda yang kita lalui sejak tahun lepas, sejak Covid ni, dan kes pun tinggi sekarang. So hopefully government yang baru dibentuk akan datang boleh buat sesuatu yang lebih baik lah. So kita cakap pasal jersey Malaysia dengan harapan boleh memberi sinar baru lah. Walaupun bola sepak Malaysia pun baru-baru ni tak berjaya ke peringkat kelayakan World Cup yang seterusnya, tapi sekurang-kurangnya kita boleh pergi ke peringkat seterusnya untuk Piala Asia. Bagi aku, Malaysia patut layak ke Piala Asia dulu sebelum fikir nak pergi ke World Cup. Sebab kalau kita lihat event juara Piala Asia beberapa edisi yang lepas, iaitu Iraq pun tak pergi ke World Cup. So fikir-fikirkanlah kalau kita nak ada harapan yang sangat tinggi untuk tim Malaysia. Biasa ini adalah jersey Nike. So aku ada time aku memang kritik jersey Nike sebab terlampau simple. Ada time aku puji mereka sebab dia orang konsisten dari segi cutting dan juga material. Dan kita cuma boleh bagi kritikan yang membina sajalah. Tak sukalah nak terlampau kutuk sangat. Kita pun tak tahu apa yang berlaku di belakang tabir. So bagi aku jersey ialah macam sebuah canvas lah, yang dipakai oleh pemain-pemain. Kalau pembuat jersey itu menghasilkan canvas yang terbaik, ia akan memberikan nilai tambah yang terbaik lah untuk sukan bola sepak in general pada peminat-peminat. Aku nak buat video baksingan kedua-dua jersey ni. So kita akan go through perbandingan direct lah, seperti aku dah buat jersey Italia hari tu. So aku rasa boleh jadikan satu siri yang berterusan lah. Cuma tak tahu jersey apa yang aku boleh bandingkan in the future. Tapi jersey Malaysia ni wajib lah. Kalau aku dah buat jersey Itali, aku orang Malaysia, wajib lah aku buat benda yang sama. So ini adalah kedua jersey tu. Kau tengok collar dia. So collar dia satu pakai round neck dan satu lagi pakai collar. So
So collar ni dia pakai elastic material, dia bukanlah collar yang biasa macam Nike. Kalau aku perasan dulu Nike suka keluarkan collar yang sama material dengan fabric utama dia orang. Aku suka collar yang tu sebenarnya sebab dia nampak mahal. Macam ni walaupun material dia lagi bagus sebab dia lagi stretchable, tapi nampak macam murah, macam baju tadika lah orang cakap selalu ni kan, macam baju t-shirt community atau t-shirt syarikat je lah. So material dia sebenarnya tak ada masalah, cuma dari segi rupa dia nampak agak kurang lah. Tapi nak cakap ini adalah Nike sebenarnya dia nak keluarkan satu baju traditional polo sebenarnya, tapi dia ubah sikit jadi unconventional ataupun jadi unorthodox design ni, macam aku cakap dekat dia punya tepi ni. Jadi dia nampak lain sikit, tapi sebenarnya dia nak mengekalkan satu design yang traditional polo ni. Sebab kau tengok dia punya butang dia, aku cakap itu butang dia butang kosong je. Dapat reaksi yang tak berapa baik lah dari peminat. So kau tengok jersey away dia pakai collar round ni. So round dia ni, belakang dia ada lagi satu line ni. Tengok line kan, tengok ni macam ni. Dan belakang ni dia ada satu lagi, dia panggil macam lekuk ni. So lekuk ni sebenarnya adalah jahitan sebenarnya, jahitan ke dalam. Kalau kau tengok kan, dalam. Sebenarnya kalau jersey Nike yang memang biasa, kalau jersey terdahulu Nike round neck, diorang semua memang matikan jahitan tu kat sini macam ni lah. So kali ni dia pembaruan, dia ubah sikit je. Dia just buat jahitan ke dalam, membentuk satu bentuk macam lekuk ni. So ini bagi aku ini adalah salah satu elemen progressive design lah. Dia orang ubah sikit jadi nampak lah Nike punya trademark. So dia punya detailing dia sama je kat sini. Ada round semi circle ni, design yang sama saja, home dan away. Ada perbezaan lah. Sebenarnya aku berharap lah Nike dia tambah lah something. Terutamanya boleh letak quote Muqtadari lah, yang dia kata kalau you are ashamed to wear our national flag, find another flag. So itu antara quote yang aku rasa very powerful lah. Kalau malu nak pakai warna kebangsaan, cari bendera lain. Nah, itu kalau player main-main ambil ringan, quote macam tu memang sesuai lah. Sebab memang memerlukan semangat patriotik yang tinggi kalau nak pakai baju national team ni. Itu Ultras banyak tak bersetuju dengan projek naturalisasi sebab kita tak tahu apa tujuan sebenarnya benda tu bagi pemain-pemain naturalisasi. Kat sini dia ada patch dia ialah woven, tapi woven dia kualitinya baik lah. Kalau pegang sini rasa timbul dia. Kalau yang tak orimnya, woven dia ok, tapi taklah semacam ni. Dan kalau kau nak tahu kualiti woven ataupun patch yang bagus, ialah kau tengok tak nampak ada banyak benang-benang lah. Kalau sini kan, dia punya embroidery dia mati kat sini, tapi nampak kemas. Ini adalah barang original lah. So barang original, kenapa ia mahal? Antaranya ialah kerana dia jaga kualiti lah, ada QA dan sebagainya. So yang reject tu tak terjual. Jadi yang terjual tu kenapa harganya mahal? Kerana dia nak cover turnover jugalah, production dan lain-lain. Seperti kita tahu, kalau kita buat bisnes, kita mesti kena markup, kena ambil kira profit margin tu supaya kita boleh cover operation dan sebagainya. So Nike ni memang operation cost dia tinggi lah sebab dia ada banyak branch dan lain-lain. So ini adalah patch dia. Dalam dia seperti aku cakap memang kemas. Dia tak seperti yang Pirate punya. Kalau Pirate atau Kopi Ori, belakang ni ada kain lapik yang warna putih tu, jadi nampak tak best dan tak kemas lah. Dalam rasa tak sedap kan. Tapi ini memang kemas sangat. So kalau tengok yang away punya pun sama juga, tak ada perbezaan. Memang bila pegang tu memang sedap dan lembut lah. Dalam ni pun sama, kemas saja. Jahitan embroidery dia sangat kemas. Inilah original, beza original lah. So kalau in the future aku boleh dapat yang tak ori punya, maybe aku akan buat perbandingan ori dengan tak ori. So kau tengok dia punya swoosh pula, swoosh dia pun sama juga. Dalam dia pun kemas, tak ada kain lapik yang macam Kopi Ori punya. Kalau tengok sini, dalam dia ada dua benang digunakan, satu warna putih dan satu warna emas atau warna kuning. So dia nampak memang nice sebab dia sebenarnya menggunakan dua layer of embroidery. So yang jersey home, dia pakai benang warna hitam, berbeza dengan yang away pakai warna kuning, keemasan sikit. Ini warna hitam. Dalam dia kalau tengok pun sama juga, dia ada dua layer benang, base benang embroidery dia warna putih, kemudian atas dia warna hitam. So kalau segi kain actually aku satu benda lah, aku malas nak sebut kain apa kalau kita tahu dia ada jenis kain lah. Tapi aku lebih suka follow apa yang tulis dekat tag dia lah. Sebab basically kalau dalam engineering, kita akan ikut dipanggil sebagai manual book ataupun itu disebut sebagai handbook lah. So apa yang tulis di handbook, kita tak nak elaborate berlebihan, kecuali kita ada black and white, dia tulis itu apa material yang digunakan.
Okay, seperti kalau kata dalam material plastik, kadang-kadang belakang molding area dia akan tulis misalnya PP ke. Sebenarnya nama panjang dia ada banyak lagi, tapi orang tak akan sebut tu sebab ia perlu mengikut manual book atau handbook. Kita tak nak mengelirukan orang lagi. So kalau dia tulis polyester, walaupun polyester tu ada banyak jenis, kat dalam tempatan pun ada lagi nama-nama yang orang prefer guna, aku akan stick to polyester sebab aku nak guna yang black and white. Material dia berbeza, sebenarnya dia tak berapa berkilat atau memantul sangat. Ini kain dia memang macam kain Nike Golf. Aku antara barang Nike aku suka ialah Vera Nike Golf dia, sebab baju dia, polo dia sedap, collar cantik, cutting sedap. So ini memang mengingat aku pada baju Nike Golf. Dan ini adalah kain polyester biasa yang biasa digunakan dalam varian jersey lah, lebih berkilat. Antara dua kita boleh cakap lah, sebab ini adalah kain seperti kain Nike Golf. Aku rasa jarang sekali Nike printkan elemen vektor pada kain jenis ni. Yang aku ingat lah, baju-baju biasa yang menggunakan kain ni memang baju plain lah. Kita bercakap last week, ini adalah berbentuk belang-belang serong, ambil ilham seperti bendera Jalur Gemilang yang sedang berkibar, menurut FM lah. So kat sini dia punya, kita tengok pula dekat dia punya tulang ni. Tulang dia berbeza, paneling dia serong ni, kemudian dia straight ke bawah. Kemudian kat belakang ni pun ada berbentuk serong ni, tapi tak petak macam depan ni. Kemudian sleeve ni sambung terus ke bahagian atas ni. Dan dia ada satu lagi layer kain menyambungkan seluruh sleeve yang lain lah. So sebenarnya kalau kau tengok ni, kain kuning ni dia bukanlah satu sleeve penuh, so dia tambah lagi kat sini. So ini adalah template yang berbeza lah dengan yang away punya. Kalau kau tengok away punya, tulang biasa saja, pakai tulang yang straight di bahu ni, macam jersey t-shirt biasa. Kemudian dia ada tulang kat sini. So kalau tengok sleeve dia, kain dia ada dua tone. Satu ialah kain yang digunakan pada kain keseluruhan jersey ni, kain kuning ni. So dia satu lagi, seperti aku cakap dalam jersey episod 1 tu, aku sudah bagi tahu lah, dia punya material nampak dia macam ada line-line ni, sama seperti baju jersey ketiga Liverpool dan juga Chelsea. Dia punya material ni macam dia tenun ke, tak tahulah, ataupun dia stamping ke kan. So kain ni memang ada texture lah, lining. So ini nice juga. Kemudian dia ada ni lekuk ni lagi satu. So kau tahu ni, dia jahitan dia jahit ke dalam dan dia matikan kat sini. Nampak ada satu jahitan ni kan. So jahitan dia memang kemas. Bawah dia ni kau tengok, dia semua menggunakan benang warna kuning saja, kecuali kat bawah ni dia ada guna benang hitam. Bawah ni pun guna benang kuning. So kemas lah, bagi aku colour dia tak nampak dia punya jahitan ni, kecuali kat sini dia pakai hitam ni, timbul lah jahitan dia. So untuk jersey away pula, kalau kau tengok dia pakai satu sleeve biasa saja, sleeve biasa. Kain ni sama dengan kain seluruh jersey. So tapi panel hujung dia ni ada panel kecil ni, dia pakai satu kain sama dengan kain collar. So kain ni sebenarnya kalau tengok dia tekstur juga, tapi tekstur dia halus je. Nampak tak macam line-line ni. So kat sini dia buat juga lekuk ni. So, lekuk ni dia jahit ke dalam dan dimatikan dekat sini. So jahitan ni kemas, mengikut warna dia lah. Cuma untuk jersey away ni, dia jahitan dia, sebab dia ada gunakan dua warna kuning dan hitam. So jahitan pada tempat yang dia warna kuning ni, dia letak warna hitam lah. So kadang nampak lah kalau hitam ni, kadang nampak macam tak apa cantik, tapi apa option yang kita ada kan, takkan nak pakai sini jahit kali hitam, sini kali kuning. So bagi aku ok lah, jahitannya kemas juga. Kadang nampak lah macam cebihan-cebihan sikit, tapi still ok. Sebab biasalah barang original ada QA yang jaga. So kita tengok pula dekat dia punya tulang ni, tulang tepi ni. Tulang tepi dia ada zigzag ni. Ini adalah, aku cakap adalah progressive design dari Nike. Dulu ialah straight line, tapi sekarang dia buat zigzag ni sebab dia nak buat ada sedikit perubahan lah, inovasi daripada Nike. Walaupun dia kecil, tapi orang memang tahu ini Nike punya. Kalau kau tak percaya, kau tengoklah ramai yang tiru tulang ni. Walaupun ramai kutuk, tapi ramai juga dalam diam akan follow Nike punya template. Sebab ia sangat ringkas lah, senang tiru. Dalam dia, walaupun luar dia nampak nipis kecil macam ni, tapi dalam dia sebenarnya dia besar juga lah. Jahitan dia kemas ke dalam macam ni. So benda yang sama pada jersey away, tapi colournya contradict lah. Yang tu colour hitam, yang ni adalah colour kuning lah.
Dalam ni pun sama juga. So kalau tengok bawah dia ni ada tag original ni, iaitu engineered. So ada kolom ni Nike punya swoosh, kemudian ada nombor siri. So material dia ni bagi aku tak ada apa special lah. Yang kopi ori pun material dia lebih kurang je dengan yang ori ni, dan dia di heat press lah. Yang tak ori punya, anak aku punya baju dah tercabut dah. So ini ada juga benda yang sama, benang warna silver dan badge ni warna hitam. So ini sama juga, dia di heat press di sini. Dalam dia ada ni, ada tag ni. Dan tag ni ditulis macam biasa lah. Baju-baju Malaysia selepas tahun 2010 kebanyakan yang dibuat di Indonesia lah. So dia ada 3 tag ni. Ada tulisan bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggeris, dan ada bahasa Korea pun ada. So untuk jersey home sama je tag dia. Dia ada ini penyet 4 tag, dan juga dia ada sediakan extra button lah, sebab ini baju berkolor dan berbutang lah. Belakang dia tak ada apa yang special, sebab ia ialah one piece fabric, iaitu kain yang sama digunakan depan, warna kuning saja, tak ada apa corak apa. So untuk baju away pula, belakang dia warna hitam, menggunakan kain yang sama seluruh baju. Dan bawah dia ni sikit, kalau tengok dia ada satu lagi paneling yang disambung. Panel bawah ni sikit, paneling dia ni lebih kurang saya selalu tapak tangan lah, lebih kurang tangan aku lah, lebih kurang lah macam ni. So dia menggunakan teks, motif design yang sama seperti depan, iaitu berbelang serong seperti yang depan. Last sekali adalah tag dia sama saja. So dia tulis sini standard fit, depan tu standard fit dengan swoosh. Ada Nike punya logo, Breathe, dan dia bagi tahu fabric dia adalah satu material yang sangat breathable. Dalam dia kosong, belakang dia ada barcode dan juga ni. Material dia mesra ventilation lah, dia nak cakap. Sebab kita tengok panel ventilation dia tak ada sangat, jadi material dia adalah dia punya source of ventilation. So jersey home pun, kalau tengok jersey home pun sama je, tak perlu nak dicakap lah, sama dalam kosong, dan belakang dia pun ada barcode. So tengok kat tag ni, dia ada colour warna hijau. Aku tak tahu apa benda perbezaan ada warna Kalau tengok tag dia orang kadang ada warna lain, warna merah, ada warna kuning. Kemudian kat bawah ni dia tulis Nike.com 2017 Nike. So aku ada satu tag Nike yang tak ori punya. Ke ori aku tak sure ni tag Nike bila dah, ori ke tak ori aku tak ingat. Tapi dia tulis benda yang sama. Beza dengan jersey Malaysia dalam dia kosong, apa yang ada biasa dia tulis di dalam ialah, kalau kat sini benda yang sama seperti jersey tag jersey Malaysia. Dalam dia tulis bahasa lain, bahasa Spanish atau Latin. Spanish dengan Latin sebenarnya adalah bahasa yang sama, cuma menggunakan vocab yang berbeza lah, seperti English American dan juga English British. So belakang dia ada warna merah. So aku tak tahu apa benda yang membezakan warna merah dengan warna hijau tu. So sini ada sama juga, sama je. Dan sini tulis, kalau ini tulis 2020 Nike. So untuk episod akan datang, aku akan cakap pasal jersey Harimau Malaya ni. Ini adalah jersey yang dibuat oleh Ultras Malaya sebenarnya. Sebab masa jersey ni yang keluar, jersey Nike ni keluar tu bulan Disember tu, mendapat mixed reaction lah dari banyak kelompok peminat. Dan Ultras Malaya macam dia kata dia boleh keluarkan jersey yang lagi bagus lah. Dan memang kalau ikut memang betul lah. Kau tengok je lah dia punya flag ni, cantik dia buat. Dia buat silikon rubber ni, diletakkan di atas woven mat ni. Nice gila. Dalam dia pun benda macam ni lah, aku suka detailing macam ni lah. Dia buat printing lain, kemudian dekat detailing cloth ni, tempat detailing belakang pun ada lagi silikon rubber. So ni aku akan buat detail review untuk next week punya episod keempat. So that's it guys untuk episod kali ni. Jangan lupa untuk like, comment, share untuk konten episod 3 ni. Dan kalau korang baru pada channel ni, aku mohon korang subscribe lah, tanda support lah, sebab aku nak grow aku punya YouTube channel juga. Dan yang paling penting sekali, see you guys in the next one. Peace.